Jemput Yang Berhormat Dr. Siti Maria binti Mahmud. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Sila Yang Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Kota Raja, untuk maklumat ahli yang berhormat, jumlah jawatan hakim-hakim Mahkamah Syariah seluruh negara ialah seramai 160 orang. Daripada jumlah tersebut, 119 jawatan telah diisi dan 41 jawatan yang belum ataupun tidak diisi. Di antara faktor-faktor jawatan hakim-hakim Mahkamah Syariah yang belum dapat dibuat pengisian, yang pertamanya faktornya ialah proses kenaikan pangkat adalah tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Oleh itu, kerana hakim-hakim di Mahkamah Syariah adalah penjawat awam yang bermula daripada LS 44 dan ke atas, maka pegawai syariah yang bergrade LS 41 perlu memenuhi terlebih dahulu syarat kenaikan pangkat yang ditetapkan sebelum menjawat jawatan hakim Mahkamah Syariah. Yang kedua, terdapat faktor yang menjadi kenapa masih ada 41 yang belum diisi, ialah terdapat beberapa negeri yang menghadapi masalah ketiadaan calon bagi memenuhi syarat untuk memohon jawatan pegawai syariah, terutamanya bagi perjawatan hakim Mahkamah Syariah. Seterusnya, mengenai syarat dan kelayakan asas bagi lantikan hakim Mahkamah Syariah adalah seperti berikut. Pertama, memiliki ijazah sarjana muda kepujian syariah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Yang kedua, memiliki juga diploma lanjutan undang-undang dan pentadbiran kehakiman Islam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada UIA atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Dan yang ketiga, lulus bahasa Malaysia termasuk lulus ujian lisan pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Selain daripada itu, pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan penolong pegawai syariah adalah layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan pegawai syariah. Seterusnya, boleh dilantik menjadi hakim Mahkamah Syariah. Grade jawatan paling minima untuk layak dilantik menjadi hakim Mahkamah Syariah sebagaimana tadi, iaitulah grade 44. Manakala kelayakan tambahan pula, ada bagi sebahagian negeri meletakkan kelayakan tambahan untuk menjadi hakim Mahkamah Rendah Syariah ialah mesti berkhidmat dan disahkan dalam jawatan sebagai pegawai syariah sekurang-kurangnya 3 tahun dengan syarat-syarat asas kenaikan pangkat yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ya dipenuhi, dan ianya yang kedua mendapat tauliah sebagai hakim syar'i mengikut enakmen wilayah persekutuan dan negeri yang berkaitan. Seterusnya, bagi hakim Mahkamah Tinggi Syariah pula, kelayakan adalah seperti berikut. Mesti berkhidmat 10 tahun, merangkumi pengalaman berkhidmat dalam bidang pendakwaan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi ataupun Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Jain, Ketua Pendaftar dan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan atau Negeri dengan syarat asas kenaikan pangkat yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia JPA dipenuhi. Dan seterusnya, syarat tambahan juga bagi hakim Mahkamah Tinggi Syariah ialah mendapat tauliah sebagai hakim syar'i mengikut enakmen wilayah persekutuan atau negeri-negeri yang berkaitan. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Kota Raja. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Atas jawapan yang diberi oleh Yang Berhormat Menteri, jelas bahawa pelantikan hakim Mahkamah Syariah ini perlu memenuhi ciri-ciri yang tertentu dan kelayakan tertentu. Pertengahan tahun ini telah diumumkan pelantikan 2 orang hakim wanita Mahkamah Syariah, dan ini sangat-sangat dialu-alukan oleh wanita, terutamanya wanita Islam, yang kementerian telah bersetuju melantik wanita. Namun menjadi satu persoalan kepada kami kaum wanita, setelah mereka layak
memenuhi syarat menjadi hakim, tiba-tiba ada pula persyaratan yang mereka tidak boleh menghakimi kes-kes yang bersabit dengan perceraian dan perkahwinan. Jadi saya merasa agak hairan kerana dalam pengetahuan kita, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, At-Tabari, semuanya biasa melantik wanita sebagai qazi. Apakah sebabnya di Malaysia ini yang agak kebelakangan, sedangkan di Sudan hakim-hakim wanita syariah sudah boleh menghakimi kes-kes perceraian dan perkahwinan? Adakah ini satu polisi yang sampai bila pun wanita diprejudiskan di dalam bidang kehakiman negara? Terima kasih. Terima kasih kepada Lele yang berhormat. Terima kasih kerana sokongan untuk wanita supaya diangkat. Saya suka ingin menambah Kota Raja, memang kerajaan amat prihatin kepada pihak wanita. Sebab itu bukan takat hakim wanita, bahkan semalam pun kita lantik anugerah Ma'al Hijrah pun seorang wanita, pertama kali di dalam sejarah. Saya juga Kota Raja dan ahli-ahli yang berhormat, saya juga ingin menambah bahawa sebenarnya pelantikan untuk pertama kali 2010 yang lalu atas hasrat murni kerajaan untuk melihat wanita berada di Mahkamah Syariah. Maka sebab itu kita membuat 2 pelantikan pada tahun 2010 kepada wanita ini. Maka dalam masa yang sama juga di sana saya sebutkan bahawa di negeri-negeri kita sedia memahami bahawa pada peringkat negeri ada peraturan-peraturan pelantikan dan juga ada kekangan-kekangan yang telah termaktub di dalam peraturan tersebut. Bagaimanapun halangan-halangan yang disebutkan sebagai pelantikan yang tidak membenarkan wanita untuk tujuan mereka menghakimi kes-kes penceraian dan sebagainya, sedang diusahakan untuk supaya laluan itu dibenarkan, dan ini memerlukan ketekunan di peringkat negeri dan kemudian dibawa untuk tujuan perubahan dan sebagainya. So bagaimanapun untuk wanita disebutkan bahawa bagi tujuan untuk pihak wanita untuk diangkat melihat kes-kes ataupun menghakimi kes-kes yang berkaitan dengan penceraian, kita juga sedang menekuni ke arah ini untuk supaya pihak wanita dibolehkan untuk membicarakan kes-kes penceraian dan juga kes-kes yang sebagaimana Kota Raja sebutkan tadi mengikut pandangan-pandangan ulama. Saya juga mengambil kira bahawa pendirian yang dibuat oleh negeri-negeri ini juga, mereka juga berdasarkan kepada pandangan-pandangan ulama, pandangan-pandangan daripada ulama-ulama yang mutabar untuk sama ada menghakimi kes wanita. Dan ini dalam proses yang sedang berjalan. Sebagaimana dulu juga kita tengok di dalam Dewan, mungkin barangkali wanita daripada Barisan Nasional lama dah dilantik sebagai ahli yang berhormat, tetapi mungkin ada sebelah-sebelah pihak parti yang lain dia lambat sikit memilih. Tetapi apapun, kita mengalu-alukan pandangan keterbukaan untuk mengangkat wanita ni. Terima kasih.